Ya, apa kabar Anda semua? Ya, Anda tentu pernah dengar tentang ikan puyuh atau ikan karo. Ikan karo panggilan nama daripada negeri Sabah dan Brunei ya. Ikan biasa yang kita dengar adalah ikan puyuh ya, merupakan spesies ikan air tawar yang paling lasak Sawah dia ni lasak di sawah ataupun di tali air lah serta sungai kecil menjadi habitat utama spesies ini bersisik ya. Dia bersisik dan bersirip keras memudahkan spesies ini bergerak di atas tanah yang berair karena ketika tertentu pada musim hujan kebanyakan berpindah dan akan memanjat tebing sungai mencari lopak air yang lain. Dia lasak sekali. Yang paling layak digelar spesies yang suka berhijrah. Ya, dia macam manusia suka berhijrah ya. Spesies ini juga mampu bertahan tanpa air ya hingga 6 hari selagi dikekalkan lembab. Ya, dikekalkan lembab dia okey, dia boleh bertahan sampai 6 hari. Jadi ikan puyuh dewasa ni mampu menjangkau panjangnya kira-kira 25 cm ataupun 9,8 inci. Ya, itu dia ikan puyuh ya. Ya, ikan puyuh ni hidupnya secara berkumpulan dan lantaran itu ikan tersebut mudah terancam oleh aktiviti-aktiviti penangkapan ikan seperti jaring, pukat, jala, tuba dan pancingan yang keterlaluan tanpa mengamalkan kaedah tangkap lepas bagi yang bersaiz kecil ya. Terdapat kepercayaan dalam masyarakat Melayu yang mana ikan puyuh ini mampu menghalang tuan rumah daripada dipukau oleh orang yang ingin masuk mencuri. Kononnya lah dicerita saja. Ini disebabkan ikan ini dipercayai tidak tidur. Lantaran itu masyarakat Melayu kita telah lama memelihara ikan tersebut di dalam rumah untuk tujuan itu ya. Ya, ini kepercayaan masing-masing ya. Jadi ikan puyuh juga dijual dengan makanan di pasar-pasar tani, di tempat yang tidak terdapat ikan puyuh secara semula jadilah ikan ini dianggap sejenis spesies yang ceroboh ya. Ya, lucu juga ya. Ya, ikan tersebut ikan puyuh ni dia untuk terus hidup ikan ini berupaya ya melompat ke darat sebagai ikhtiar hidup mencari air ya. Jadi beberapa kejadian menyebabkan kematian telah berlaku apabila ia melompat ke dalam mulut manusia lalu mati tercekik. Ya, itu dah ceritanya ya. Ya, ini ikan puyuh ni dia punya khasiat yang tertentu juga sebagai ikan-ikan lain jugalah ya. Ikan puyuh ni mendapat permintaan tinggi kerana dikatakan mempunyai khasiat ya yang lebih baik daripada ikan haruan, dan ikan puyuh memang mempunyai pelbagai khasiat seperti menahan serangan penyakit ya. Apa kata orang itu, meningkatkan tenaga kaum pria lah dan melambatkan proses penuaan bagi wanita ya. Itu yang sudah dikajikan lah ya. Jadi khasiat atau kebaikan memakan ikan puyuh ni meningkatkan kadar perjalanan dalam darah baik untuk pembesaran janin kaya dengan protein, mempercepatkan penyembuhan luka. Yang itu pernah kita dengar ya, mencegah kurang darah ya, merangsang perkembangan otak kita, menyihatkan rambut, membentuk otot badan, mencegah sakit-sakit urat saraf dan tulang. Jadi mengatasi masalah pencernaan, membina kembali sel-sel yang organ-organ kita yang rosak lah, mengatasi tekanan perasaan, mencegah penyempitan saluran darah ya, menguatkan gigi, meningkatkan ketahanan badan. Jadi dia ada punya khasiat yang tertentu ya. Ada juga yang membuat dia sebagai sup ya, untuk kebaikan, untuk kesihatan ya. Itu dia. Ya, apa yang kita difahamkan menurut spesies ikan darat atau air tawar ini dikatakan mampu mengatasi masalah
sakit tulang ya, tulang reput ya. Tulang reput ni tidak semestinya orang tua ya, orang muda pun ada juga ya, selain mengatasi masalah lemah tenaga batin untuk kaum lelaki lah ya. Jadi di negara jiran itu mereka memproses tulang ikan puyuh ni menjadi serbuk ya sebelum dibuat sebagai perubatan, sebagai kapsul, kerana dikatakan tulang puyuh ni mampu menguatkan tulang dan merawat masalah tenaga batin lemah. Katanya menurut setengah-setengah ahli lah ya, ahli pakar perubatan ya. Jadi mereka sudah melakukan pengkajian yang mendalam tentang khasiat tulang ikan puyuh ni. Menurut menyedari potensi besar dalam industri ikan puyuh telah mendorong pelbagai pihak mula menternak ikan puyuh secara komersial ya di negara ini, di negara jiran dan sebagainya. Ikan puyuh lebih popular sebagai makanan eksotik yang diproses dengan pelbagai cara termasuk pekasam ya, dipekasam. Katanya ketika ditemui di salah satu penternak yang sudah berjaya ya, dia memberitahu sehubungan itu persatuan menggalakkan orang ramai yang berminat agar mencuburi bidang penternakan ikan puyuh kerana ia memberi pulangan lumayan sekiranya diusahakan secara serius ya. Wah, aku dengar begini pun aku juga berminatlah rasanya. Bagus ya ikan puyuh ni ya. Ya, menurut pihak yang mengesyorkan peternakan memelihara ikan puyuh baka ini diimport dari Thailand yang ada kata daripada Thailand tu baka jenis ini mempunyai rasa dagingnya yang begitu lebih manis dan lemak menurut katanya lah ya. Jadi ikan puyuh ni juga boleh mencapai saiz lebih kurang 3 kg seekor selain tempuh maksudnya tempuh masanya yang lebih singkat untuk membesar berbanding ikan puyuh tempatan. Itu menurut pengkajian lah ya. Jadi ujar beliau, peternakan ikan puyuh baka Thailand ni semakin menjadi pilihan kerana penjagaannya mudah dan tidak memerlukan perhatian serius termasuk tidak cerewet dan dari aspek pemakanan. Jadi daripada seorang pengkajian yang bernama Izman bercita-cita untuk menjadi peternak ikan puyuh yang berjaya dan dapat membekalkan ikan untuk pasaran tempatan ya. Ada orang bercita-cita tinggi tentang ikan puyuh. Aku pun jadi terpengaruh juga, ingin jugalah menternak ikan puyuh ya. Jadi menurutnya di negara ini ikan puyuh boleh dipasarkan secara hidup, pekasam, ikan kering, sejuk, beku ataupun umpan hidup untuk umpan pancingan. Maaf ada sedikit serak, maklumlah sudah lewat malam ya. Sekarang ni sudah pukul 2 pagi ya. Jadi ikan spesies ini boleh dipasarkan seawal sebulan iaitu setelah mencapai ukuran 5.08 cm, 2 inci panjang bagi tujuan umpan hidup yang dijual dengan harga sekitar satu RM seekor lah ya. Jadi ikan puyuh hidup ni semasa pasaran dari baka ni mencecah RM20 sekilogram, manakala harga benihnya adalah 30 sen seekor ya. Itu benihnya lah ya. Jadi tidak mahal. Katanya turut membekalkan benih ikan ini untuk penternakan dari negara jiran kita lah ya. Ya, itu dah tentang cerita ikan puyuh. Agak menarik lah juga ya. Ya, membuatkan kita bersemangat lah kalau ada peluang kita juga ingin menternak ikan puyuh yang banyak kegunaan, banyak khasiatnya untuk manusia sejagat ya. Jadi setakat inilah dulu perkongsian cerita aku tentang ikan puyuh untuk anda semua ya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan ilham untuk anda mungkin ingin berniaga ikan puyuh menternak ikan puyuh ya. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak-banyak atas waktu anda. Thank you so much guys. See you for the next video. Bye. Love you.